Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Murid tahun 5 Al-Mawardi. InsyaAllah hari ini, hari Khamis 22/10 tahun 2020, kita akan belajar mengenai mata pelajaran Jawi. Tajuk yang kita akan bincang ialah pelajaran yang kedua, jenis-jenis teks. Okey, jenis-jenis teks. Jadi anak-anak murid sekalian, buka muka surat yang ke-29. Muka surat 29. Okey. Okey. Jenis-jenis teks dalam buku pelajaran Jawi tahun 5 ada 3 sahaja, iaitu teks. Jenis teks apa? Jenis berita, laporan dan ucapan. Okey, kita ada 1, 2, 3 sahaja. Okey. Jadi hari ini kita akan belajar berita dan teks berita dan teks laporan secara ringkas. Okey, sebab kita tak ada masa yang panjang. Baik, buka muka surat 29. Pertamanya kita kena tahu objektif. Kenapa kita nak objektif apa yang kita dapat jika kita belajar pelajaran yang kedua ini, jenis teks, iaitu dapat membina teks. Cuba kita dapat buat teks dalam tulisan Jawi. Okey, sebenarnya tajuk ini kemungkinan sudah belajar di pelajaran bahasa Melayu. Okey, yang kedua, membaca teks dengan intonasi yang betul, dengan cara ucapan yang betul. Dan ketiga, menulis teks dengan betul. Mesti ada dia punya format. Okey, cara-cara menulis dengan betul. Okey, berita, laporan, ucapan, cara tulisnya berlainan. Okey, cara baca pun berlainan. Okey, kita tengok dulu yang unit yang ke-6, teks berita. Okey. Kalau kita lihat muka surat 29, dia terus bagi contoh Miri titik bertindih. Miri ni tempat seorang pemandu bas ekspres maut selepas bas yang dipandunya terbabas dan terbalik di jalan Miri Bintulu di sini semalam. Okey. Kemalangan itu berlaku pada pukul 9.10 pagi. Pemandu bas yang membawa 8 orang penumpang itu hilang kawalan. Okey. Petikan. Okey. Ini jenis contoh teks berita. Okey, yang kita boleh dapati dalam surat khabar biasanya. Okey. Jadi hari ini Ustaz nak kita bincang dua saja, berita dengan laporan, ucapan nanti. Okey, untuk laporan kita buka muka surat 33. Okey, buka muka surat 33. Teks laporan. Okey, unit yang ke-7, teks laporan. Okey, bila kita tengok contoh yang diberikan dalam buku teks kamu ni, kita boleh nampak perbezaan antara teks berita dan teks laporan. Okey, kita kena tengok dulu. Bunyi lebih kurang, berita, laporan. Tapi sebenarnya ada perbezaannya. Okey, tengok. Laporan sambutan Jubli Perak sekolah. Itu tajuk. Pada 26 September 2017, Sekolah Agama Seri Bayu telah mengadakan sambutan Jubli Perak sempena 25 tahun sekolah ini ditubuhkan. Banyak acara diadakan, terutamanya melibatkan penduduk tempatan. Terdapat juga gerai jualan yang menjual hasil pertanian mereka. Okey, baca sambil baca, kamu tengok sekali ya. Acara sukaneka adalah yang paling diminati kerana permainan untuk pelbagai tahap umur disediakan. Perasmian penutupan dilakukan oleh Laksamana Muhammad Imran Abdul Hamid, iaitu Ahli Parlimen Jengka. Lebih membanggakan lagi apabila beliau telah
bermurah hati menderma sebanyak RM15,000 Malaysia untuk kegunaan pihak sekolah. Lepas tu kita tengok sebelah kiri, 27 September 2017. Hari laporan itu ditulis. Okey, 27 September 2017. Kemudian belah kanan balik, laporan disediakan oleh. Nampak? Laporan disediakan oleh Nora binti Ahmad. Ada tanda tangannya. Setiausaha sambutan Jubli Perak Sekolah Agama Seri Bayu. Okay, nampak tak perbezaan dengan teks berita dan teks laporan? Okay, kalau kita tengok tadi, berita tak ada tunjuk laporan disediakan oleh siapa. Okay, tak ada tanda tangan. Okay, tak ada jawatan dan sebagainya. Okay, jadi kita tengok perbezaan dia. Okay. Apa perbezaan laporan dengan berita? Kita tengok format dia. Sini kita buat laporan. Ni kita buat berita. Okey. Tapi ada persamaannya. Okey, ada persamaannya. Okey, kita tengok dua-dua ada tajuk. Ya, tajuk dua-dua ada tajuk. Betul. Ini secara ringkas ya. Lepas tu berita ada pendahuluan. Tajuk laporan pun ada pendahuluan juga. Kemudian isi. Ini yang penting, isi. Okey. Kemudian penutup. Biasa pendahuluan, isi, penutup. Biasanya dalam penulisan teks ada benda ni. Okey. Penutup. Penutup. Ini secara ringkasnya. Nanti saya ulang balik nanti bila kita masuk ke sekolah. Okey. Tapi apa berbeza laporan dengan berita? Ni apa semua sama, lebih kurang. Cuma yang ini ada laporan ada tanda tangan. Ada nama. Tak buat tak. Sebelum tu silap. Ada tarikh kat belah kiri tadi. Tarikh, tanda tangan, kemudian jawatan. Nampak ya? Okey, ini antara perbezaan secara ringkas laporan dengan berita. Tapi apabila kita buat isi laporan dengan berita, antara yang wajibnya mesti ada apa, bila dan di mana pendahuluan tu. Okey. Apa yang nak diceritakan, kemudian bila waktu berita, kejadian berita ni dan laporan ni berlaku, kemudian di mana. Okey, di mana. Okey. Kemudian isi, kita tengok isi antara laporan dengan berita juga mesti ada apa, bila, di mana, siapa, siapa yang cerita pasal siapa. Lepas tu mengapa, kenapa cerita itu ditulis. Mesti kena ada sebab. Okey, sebab ni kenapa. Lepas tu bagaimana, macam mana cerita tu berlaku. Daripada cerita, daripada mula sampai habis, bagaimana benda tu boleh berlaku. Kemudian berapa, jika ada jumlah, ada berapa. Contoh, so mangsa dia, cerita mangsa di dalam bas tu ada 20 orang. Tunjuk berapa yang terlibat.
ataupun laporan tu cerita tentang aktiviti, berapa orang penduduk tempat itu terlibat, okay? Berapa aktiviti yang dibuat, dan itu antara contohnya lah. Kemudian tanda tangan, ada tarikh, tanda tangan dan jawatan untuk laporan. Okey. Tetapi apa perbezaannya? Biasanya berita dengan laporan ni, berita lebih cerita pada tumpukan kepada situasi, keadaan. Dia nak ceritakan keadaan itu. Faham? Contoh pasal keadaan kemalangan bas. Contoh di buku di buku teks kita, buka balik muka surat 29, dia nak cerita pasal kemalangan bas ekspres. Betul? Peristiwa yang berlaku. Okey. Lepas tu, kalau manakala laporan pula, dia nak cerita dia nak melaporkan. Okey, dia nak laporkan keadaan atau objek atau sesuatu. Okey. Dia tengok, dia lapor. Orang yang melaporkan itu. Faham? Okey, dia tengok pemberita, berita ni tak semestinya orang yang melaporkan, orang yang buat, orang yang tulis berita ni perlu ada kat situ. Okey, tak semestinya perlu ada kat situ. Tapi dia bukan orang yang menyaksikan, tak semestinya. Mungkin dia dengar daripada cerita orang lain. Tak. Tapi kalau laporan, orang yang buat tu mesti ada di tempat kejadian. Dia kena tengok sendiri, dia perhatikan, dia tengok apa yang berlaku, dia perhatikan, kemudian dia ambil, kemudian dia akan tulis lah. Dia akan tulis isi, dia akan tulis cerita laporannya, berdasarkan apa yang dilihatnya. Okey, faham bezanya? Tapi berita juga boleh berlaku jika orang tu berada di situ. Contoh, wartawan yang datang ke tempat kejadian, dia tengok atau dia ambil maklum, dia buat. Boleh juga. Tapi biasanya berita dia tanya kepada saksi. Okey, sebab keadaan tempat tu, kejadian tu berlaku tanpa perlu apa? Kejadian tu berlaku tanpa ada orang yang penulis berita itu. Faham ya? Okey, ini secara ringkas. Jadi apa yang penting kat sini, antara berbeza berita dengan laporan, semua ada tajuk, semua ada pendahuluan, semua ada isi, semua ada penutup. Tapi bezanya, berita ini ditulis oleh wartawan, manakala laporan ini ada jawatan orang sesuatu, jawatan orang itu. Contohnya di contoh kita di buku teks ni adalah Setiausaha Sambutan Jubli Perak, Nora Binti Ahmad ni. Dia adalah setiausaha. Okey, Sekolah Agama Seri Bayu. Okey, jadi faham ya? Okey, ini secara ringkas. Nanti bila buka sekolah saya akan cerita lebih terperinci macam mana penggunaan ayat. Penggunaan ayat pun berbeza. Contoh berita, penggunaan ayat yang sangat ringkas, padat, dan difahamilah, mesti difahami. Tapi ringkas saja. Tapi laporan pun ringkas juga. Tak seperti novel atau buku cerita yang panjang lebar. Tapi laporan pun ringkas, tapi tak seringkas berita. Perkataan pun diguna dengan ayat yang elok dan difahami. Okey. Tapi Ustaz akan cerita lebih dalam lagi. Kemudian kita ucapan pun kita akan cerita di kelas lagi. Okey. Jadi, okey, murid sekalian, buka balik muka surat 29. Okey. Buat aktiviti yang diminta, muka surat 30. Kita tengok muka surat 30 dia. Baca teks berita dengan intonasi yang betul. Okey. Kedua, keluarkan 3 ayat penyata dalam teks berita di atas. Ayat penyata yang kita belajar sebelum ni. Okey. Jawab soalan 3 soalan 3 contoh kamu tulis. Jawab soalan di bawah. Kemudian buat soalan ni di buku tulis. Di manakah kemalangan itu berlaku? Soalan dia apa? Di mana? Di manakah kemalangan itu berlaku? Buka balik teks di belakang tu 29. Kita tengok kat mana tempat dia. Tajuk biasa kat pendahuluan tu dekat dia, berita mula dengan nama tempat. Contoh situ Miri. Okey, itu tempat yang berlaku. Kemudian soalan kedua, berapa orang penumpang yang menaiki bas tersebut? Tengok kat teks berita itu
Berapa penumpang dia? Ada di situ di perenggan yang terakhir. Okey, bilakah kemalangan itu berlaku? Masa. Pada pukul berapa? Ada kat situ jawapan dia dalam teks. Apakah punca kemalangan itu? Apakah punca? Sebab. Di situ pun dia tunjuk. Ayat last sekali. Pemandu bas yang membawa 8 orang, itu 8 orang tu berapa jumlah penumpang? Okey. Itu hilang kawalan. Okay. Itu antara punca sebab. Sebab itu kita nak tahu dekat mana, okey, cerita pasal apa, lepas tu berapa orang yang terlibat, lepas tu bagaimana, okey, bagaimana keadaan benda tu berlaku, okey. Terbabas, tu bagaimana terbabas. Kemudian kita nak tahu mengapa punca, sebab kan, sebab dia apa? Hilang kawalan. Itu untuk benda perkara ini sangat penting untuk kita faham berita. Okey. Kalau contoh kita buat berita tapi kita tak tulis bagaimana, sebab dia, letak, pembaca akan tertanya, kenapa benda ni berlaku? Jadi berita tu tak sampai. Berita tu tak lengkap. Okey, jadi untuk setakat untuk hari ini, jadi kamu buat yang itu saja, muka surat 30. Saya rasa buat yang soalan yang ketiga saja, aktiviti ketiga. Di manakah kemalangan itu berlaku? Berapa orang yang penumpang yang menaiki bas tersebut? Bilakah kemalangan itu berlaku? Apakah punca kemalangan itu berlaku? Okey, buat ini sahaja. Okey, soalan yang ketiga, aktiviti yang ketiga. Okey, 4 soalan. Okey. Jadi kalau ada soalan boleh tanya pada Ustaz, insya-Allah. Okey, kita tangguh dulu kelas mata pelajaran Jawi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.